Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah pengantar antropologi dan sosiologi POL 3013 iaitu Dr. Yulita. Nama saya Lu Ziyue, nombor matrik S61719. Saya Nur Syafiqah binti Syahidan, pemegang kad matrik S62220. Saya Nur Amishatun Najihah binti Salam, pemegang kad matrik S63270, ingin memulakan perbentangan mengenai faktor dan langkah mengatasi pengangguran di Malaysia. Tugasan ini berkait rapat dengan tema imajinasi sosial. Baiklah, tanpa membuang masa, saya teruskan perbentangan dengan pengenalan bagi pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau masyarakat yang ingin dan sanggup untuk bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Isu pengangguran ini dikatakan telah menjadi isu semula jadi dalam sesebuah negara. Malaysia juga merupakan antara salah satu negara yang mengalami masalah pengangguran. Isu ini juga merupakan antara salah satu isu yang sensitif dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan belia. Namun, diingatkan bahawa bukan sahaja golongan belia yang terlibat dalam pengangguran, namun golongan lain juga turut terlibat. Pengangguran ini terbahagi kepada 5 jenis. Yang pertama, pengangguran geseran. Yang kedua, pengangguran kitaran. Yang ketiga, pengangguran struktur. Yang keempat, pengangguran teknologi. Dan yang kelima, pengangguran bermusim. Konsep pengangguran ini dikatakan telah menjadi persoalan apabila pelbagai tafsiran konsep yang diberikan oleh para pemikir. Oleh itu, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, dalam slot ini kami akan membincangkan tentang analisis dan perbincangan di mana kami akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya pengangguran dan langkah untuk mengatasi pengangguran. Faktor pertama yang menyebabkan berlakunya pengangguran adalah kebanjiran pendatang asing di Malaysia. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri pada awal Januari sehingga 30 Jun 2019 menunjukkan 6 buah negara teratas pekerja asing di Malaysia seramai 1,894,423 orang pendatang asing yang datang dari negara Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar dan Pakistan. Kebanyakan mereka bekerja di sektor ekonomi pertama dan sektor ekonomi kedua kerana masyarakat tempatan tidak berminat dalam sektor-sektor pekerjaan ini. Kebanyakan masyarakat tempatan cerewet dalam memilih pekerjaan. Mereka hanya inginkan pekerjaan yang memperolehi gaji yang lumayan sahaja. Faktor kedua yang menyebabkan berlakunya pengangguran adalah kehendak majikan yang terlalu tinggi dalam sesuatu pekerjaan. Menurut Samsudin Bardan, pengarah eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, mengatakan bahawa sikap majikan yang terlalu cerewet ketika mengambil pekerja hingga menutup peluang graduan yang layak untuk bekerja antara penyumbang kepada kadar pengangguran. Malah, graduan perlu bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan pekerjaan yang terhad. Terdapat juga majikan yang hanya menerima pekerja yang boleh berbahasa asing sahaja. Hal ini akan menyebabkan graduan lain yang berkelayakan akan terpinggir kerana mereka tidak boleh berbahasa asing. Kurang kemahiran dalam sesuatu bidang merupakan faktor ketiga yang mendorong kepada masalah pengangguran. Kebanyakan masyarakat atau graduan universiti takut untuk mencuba sesuatu yang di luar bidang kemahirannya. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak mempunyai pekerjaan dan terus membuat keputusan untuk menganggur tanpa mencari pekerjaan. Walau bagaimanapun, kerajaan telah melakukan program Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu penjana untuk melatih dan meningkatkan lagi kemahiran diri. Langkah mengatasi pengangguran. Bagi mengatasi pengangguran,
Pihak kerajaan boleh memainkan peranan dari segi dasar fiskal iaitu penurunan cukai supaya firma dan syarikat dapat meningkatkan pengambilan pekerja. Seterusnya, kerajaan juga boleh meningkatkan kemudahan dan infrastruktur. Seterusnya, meningkatkan lagi program latihan dan kemahiran kepada masyarakat. Media massa pula berperanan dalam penyebaran maklumat berkenaan info-info peluang pekerjaan yang terkini. Seterusnya, pihak swasta dan PKS boleh menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan, terutamanya golongan graduan. Selain itu, individu juga wajar bersikap lebih terbuka dalam menceburi bidang-bidang pekerjaan yang lain dan tidak terlalu memilih kerja. Mereka juga boleh mempelajari kemahiran-kemahiran lain untuk meningkatkan kebolehpasaran diri dalam pasaran kerja. Kesimpulannya, pengangguran merupakan isu yang kerap berlaku di banyak negara termasuklah Malaysia. Penggunaan konsep imajinasi sosial ini membolehkan kita untuk melihat isu ini secara lebih meluas daripada pelbagai perspektif yang berbeza. Ini juga membolehkan kita mengetahui bahawa pengangguran ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor termasuklah faktor individu dan faktor persekitaran. Isu pengangguran ini wajar dipandang serius dan penyelesaiannya memerlukan kerjasama semua pihak kerana pengangguran yang tinggi mampu menjejaskan ekonomi negara, menyebabkan peningkatan masalah sosial dan menjejaskan taraf hidup serta menyebabkan tekanan mental. Di sini sahaja. Sekian, terima kasih.